Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 3. Untuk pelajaran sains pada minggu ini, kita akan belajar tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Mari kita buat ulang kaji sekejap tentang 6 cara pembiakan tumbuhan yang kita telah belajar pada minggu lepas. Cara yang pertama adalah melalui biji benih, contohnya pokok tomato, pokok cili, pokok durian. Seterusnya adalah anak pokok, contohnya pokok pisang, pokok nanas, pokok buluh, keratan batang, contohnya pokok ubi kayu, pokok bunga kertas, pokok bunga raya. Kemudian batang bawah tanah, contohnya halia, kunyit, bawang. Seterusnya adalah melalui spora, contohnya paku pakis, cendawan, lumut. Dan akhir sekali melalui daun, contohnya lidah jin dan juga pokok setawar. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kepentingan pembiakan tumbuhan. Kenapa pembiakan tumbuhan ini penting kepada hidupan lain? Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya, maksudnya semakin banyak, dan dapat mengekalkan spesiesnya. Maksudnya tumbuhan ini sentiasa ada dekat bumi ini. Okey, itu maksudnya mengekalkan spesiesnya. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 74. Okey, tengok situasi yang pertama. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapatkan makanan. Jadi boleh tengok haiwan-haiwan di dalam gambar itu makan tumbuh-tumbuhan. Okey, burung makan buah, okey, lembu makan rumput. Okey, jadi kepentingan pembiakan tumbuhan membekalkan sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Okey, membekalkan sumber makanan kepada haiwan sebab haiwan makan tumbuh-tumbuhan. Ada haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan seperti lembu, hanya makan rumput. Okey, ada juga manusia yang hanya makan sayur-sayuran. Okey, dia tak makan daging. Okey, jadi kalau apa terjadi kalau tumbuh-tumbuhan ini tak ada dekat muka bumi ini? Macam mana dengan lembu? Macam mana mereka nak makan? Jadi pentingnya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey, situasi yang kedua, habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Daripada gambar tengok kesian monyet, tak ada tempat mereka tinggal. Pokok-pokok telah ditebang. Jadi dekat mana mereka nak tinggal kalau tak ada tumbuh-tumbuhan? Okey, jadi kepentingan tumbuh-tumbuhan adalah membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Habitat ini adalah tempat tinggal. Okey, jadi pentingnya pokok-pokok ini sebagai tempat tinggal, tempat perlindungan bagi haiwan. Kalau tak ada pokok-pokok ni, pokok ditebang, tadi kat mana monyet nak tinggal? Kat mana pokok nak tinggal? Pokok pula. Kat mana burung nak tinggal? Kalau pokok-pokok ni tak ada. Jadi pentingnya pembiakan tumbuhan sebagai tempat perlindungan ataupun sebagai habitat kepada haiwan. Okey, situasi yang ketiga. Wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Jadi kamu boleh tengok tumbuh-tumbuhan yang membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan untuk kita bernafas. Jadi kepentingan pembiakan tumbuhan adalah membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Okey, jadi gas oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Jadi yang kita bernafas, udara yang kita sedut ini adalah daripada gas oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Bayangkan kalau tumbuhan-tumbuhan tak ada dekat dunia ini. Jadi tak ada gas oksigen. Macam mana kita nak bernafas? Jadi semua hidupan di dunia ini akan mati. Okey, situasi yang keempat. Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Daripada gambar kita boleh belajar perabot-perabot ini diperbuat daripada
kayu. Okey, meja, almari pun buat daripada kayu. Jadi kepentingan pembiakan tumbuhan adalah untuk membekalkan sumber kayu. Sumber kayu ini untuk pembinaan bangunan, membina rumah, okey, dan juga untuk membuat perabot seperti almari, katil, meja, kerusi. Okey, mari kita ulang semula tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting bagi memastikan tumbuh-tumbuhan sentiasa ada untuk membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Okey, haiwan dan manusia makan tumbuh-tumbuhan. Okey, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat, sebagai tempat tinggal. Contohnya monyet dan burung tinggal dekat pokok. Okey, membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Okey, gas oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk kita bernafas. Manusia dan haiwan bernafas menggunakan gas oksigen. Kemudian membekalkan sumber kayu untuk membuat perabot. Jadi penting tumbuh-tumbuhan penting membiak supaya kita mendapat kebaikan daripada tumbuh-tumbuhan ini. Kalau tumbuh-tumbuhan tak ada, semua kita akan apa terjadi? Semua kita akan mati. Okey, terima kasih kerana menonton video cikgu. Cikgu harap awak dapat siapkan latihan yang cikgu beri. Okey, selamat tinggal murid-murid. Selamat belajar.